Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyambung lagi perbincangan kita sekitar kajian sirah dan kepimpinan bersama dengan saya Azmi Bahari daripada Madani Training Center. Jadi sebelum ni kita berbincang tentang salah satu fasa ataupun episod hidup Rasulullah SAW dalam persiapannya sebagai Nabi, bagaimana Rasulullah SAW berada di kampung Bani Sa'ad yang disusukan oleh Halimatun Sa'adiyah. Di sana berlakunya pengukuhan dari segi kesihatannya dan juga dari segi bahasa. Bahkan pada tempoh itu juga Rasulullah SAW sebenarnya telah mula terdedah dengan kehidupan sebagai pengembala kambing. Jadi insyaAllah untuk kali ini kita nak fokus lebih lagi kepada satu fasa penting sebenarnya dalam pertumbuhan dan pembesaran jiwa Rasulullah SAW untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Baginda dalam umur 8 tahun sudah menjadi gembala kambing. Ketika di Bani Sa'adah lebih kurang 5 hingga 6 tahun. 4 hingga 5 tahun. Rasulullah dah mula terdedah sikit-sikit membantu kerja-kerja gembala kambing, mungkin cara budak lah pergi mengikut, tengok dan sebagainya. Nabi SAW dikembalikan kepada ibunya meninggal dunia, diserah kepada datuknya meninggal dunia. Ketika umur 8 tahun, Rasulullah tinggal bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib. Tetapi sebagai seorang insan pilihan, Allah memberikan dia kematangan, bahkan pada masa itu dia merasa perlu untuk berdikari. Dalam umur yang baru 8 tahun, baginda Rasulullah sudah mula menjadi penggembala kambing. Dan gembala kambing ini merupakan satu benda yang cukup penting. Bahkan kata Rasulullah tidak ada Nabi melainkan pernah menjadi gembala kambing. Dan kita pernah sebut sebelum ini bagaimana Nabi yang paling lama menjadi gembala kambing adalah Nabi Musa AS. Untuk berdepan dengan Bani Israel yang banyak helah, tipu daya dan sebagainya. Jadi Rasulullah juga menjadi seorang gembala kambing dalam usia muda yang begitu awal. Jadi paling kurang ada 6 sebab kata Syekh Anwar Al-Walaqi kenapa setiap Nabi ni menjadi gembala kambing. Mungkin untuk siri kali ini kita nak bincangkan yang pertama. Pertamanya bila seorang tu menjadi gembala kambing ketika Rasulullah kalau masa tu umur 8 tahun kan, daripada kecil menjadi gembala kambing, antara isi penting ataupun iktibar yang penting menjadi gembala kambing ni adalah mengajar kita tentang tanggungjawab. Jadi jangan kita bayangkan gembala kambing di Malaysia ni, yang kambing mungkin 7 ekor, mungkin 2 ekor, 3 ekor. Jadi kalau orang Arab ni, kambing dia mungkin satu lembah. Mungkin berpuluh-puluh ekor, ratus ekor, mungkin ribu ekor. Jadi pengembala dia bertanggungjawab penuh dengan kambing dia. Jadi jika berlaku apa-apa kepada kambing, dia tak boleh kata kambing yang mana yang kelabu-kelabu tu memang dia keras kepala sikit, dia pergi tak dengar cakap. Dia tidak boleh menyalahkan kambing. Apa benda pun dia yang bersalah. Jadi dalam prinsip kepimpinan, dalam yang moden boleh kata the leader is guilty. Bila apa-apa pun pemimpin dulu yang bersalah. Jadi Rasulullah memang diajar sejak awal untuk penuh rasa tanggungjawab dengan menjaga kambing-kambing dia sebagai satu latihan praktikal untuk menanamkan rasa tanggungjawab. Bahkan Rasulullah pernah menyebut kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua ni adalah pengembala. Kamu semua ni adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu semua akan ditanya an ra'iyatihi, tentang rakyat kamu, tentang apa yang kamu pimpin ataupun tentang apa yang kamu gembalakan. Ini pengajaran penting sebagai seorang pemimpin untuk rasa tanggungjawab. Jadi Rasulullah memang sejak awal dalam umur yang muda kita tengok dia membesar dengan penuh rasa tanggungjawab. Bahkan kita ketika baginda menjadi pemimpin, baginda merupakan pemimpin yang cukup tinggi rasa tanggungjawabnya. Bahkan Rasulullah tidak pernah cuba membebankan umatnya. Kalau kita tengok ketika sampai di Madinah kan, bila nak beli tanah yang milik anak yatim, walaupun nak diberi saja, Rasulullah nak beli. Begitu juga ketika hijrah, kerana Abu Bakar menyiapkan 2 ekor kuda. Rasulullah tidak sejak sewenang-wenangnya mengambil secara percuma. Jadi pemimpin tidak seharusnya menjadi beban kepada orang yang dipimpin. Bahkan pemimpin seharusnya lebih bertanggungjawab kepada siapa yang dia pimpin. Inilah perkara pokok sebenarnya dalam menjadi kepimpinan adalah rasa tanggungjawab. Jadi maknanya pemimpin ini bukan satu kemuliaan, bukan sekadar satu tasyrif
tapi dia merupakan taklif, dia merupakan satu tanggungjawab dan kita akan ditanya di akhirat nanti. Setiap kata-kata kita perlu dipikirkan kesannya. Sebab tu Rasulullah kata orang mukmin ni lidah dia di belakang hati. Bila dia nak bercakap, dia raba dulu perasaan orang lain. Jadi dia tidak sewenang-wenang yang mengeluarkan kata-kata. Melainkan dia keluarkan dengan penuh rasa tanggungjawab. Menilai, mentaksir, adakah kalimah itu kalimah yang paling sesuai. Jadi kalau pemimpin bercakap lebih kurang, buat lebih kurang dan sebagainya, sibuk tentang habuan, ini bukan sifat kepimpinan yang sebenar. Tidak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tengok pelajaran penting. Yang pertama daripada hidup sebagai gembala kambing, Rasulullah diajar untuk penuh rasa tanggungjawab. Dan itulah yang membesar dalam jiwa Rasulullah sehingga menjadi seorang pemimpin yang sangat disayangi, sangat dihormati oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan sangat dicontohi oleh mereka. Bahkan Rasulullah menjadi pola, menjadi contoh kedua kepada pimpinan sahabat selepas itu. Dengan melihat kepada kepribadian Rasulullah, begitulah sebenarnya terbenarnya pribadi para sahabat radhiyallahu anhum yang kemudiannya memimpin daripada zaman Khulafaur Rasyidin sampai kepada kerajaan Bani Umayyah. Dan pimpinan terakhir di kalangan sahabat adalah Muawiyah. Selepas itu tidak ada lagi sahabat yang jadi pegang pos ataupun kedudukan kepimpinan yang tinggi. Sahabat masih ada, sehingga zaman Umar Abdul Aziz masih ada sahabat, tapi tidak menjadi pemimpin yang utama. Jadi wallahu alam, mungkin sekadar itu saja insya-Allah untuk siri kali ini. Yang baik pada Allah Taala, kalau masih minta maaf pada semua, minta ampun pada Allah Taala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.